Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, saya memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dan dengan izinnya dapat kita bertemu lagi dalam siri tazkirah bersama dengan Ustaz Kamaruzaman Al-Malizi. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala masih lagi menghidupkan kita di atas dunia ini untuk kita mengecapi segala nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhitung banyaknya. Mudah-mudahan kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat Allah itu dengan mengerjakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dikurniakan kepada kita itu tidak terhitung banyaknya. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Maksudnya, dan jika kamu nak menghitung nikmat Allah, nescaya kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Begitulah banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita mata yang dapat melihat, telinga yang dapat mendengar, mulut yang dapat berkata-kata, akal yang dapat berfikir. Allah Subhanahu wa taala memberi kita tangan yang dapat memegang dan bekerja, kaki yang dapat berjalan. Allah SWT memberikan kepada kita nikmat kesihatan, sihat tubuh badan. Ini semua nikmat Allah SWT yang dikurniakan kepada kita. Allah SWT memberi kita nikmat makan dan minum, nikmat tidur, dan berbagai-bagai nikmat lagi. Daripada banyak-banyaknya nikmat Allah SWT yang Allah SWT kurniakan kepada kita itu, nikmat yang paling berharga, yang paling bernilai, yang tidak boleh dijual beli dan tidak boleh dipusakai, iaitulah nikmat iman dan Islam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dilahirkan sebagai seorang Islam. Apabila kita dilahirkan, kita telah diazankan di telinga kanan dan diiqamahkan di telinga kiri. Kalimah yang pertama sekali yang kita dengar ialah kalimah Allahu Akbar. Ini Allah Maha Besar. Itulah kalimah pertama sekali kita dengar apabila kita dilahirkan. Dan apabila kita dilahirkan, kita telah diucapkan dengan dua kalimah syahadah, dua penyaksian, syahadatain, yakni dua penyaksian. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad Rasul Allah. Itulah yang menjadi iman kita, pegangan kita daripada kita lahir sampailah kita mati. Inilah kalimah yang menjadi pegangan kita untuk kita selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala dan memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang sangat besar, nikmat iman. Iman ialah yakin, yakin yang padu, yakin yang jitu, yakin yang jazam, yakin yang mantap, yakin yang putus, yakin sebenar-benar yakin, 100%, tidak dicelahi dengan syak, zan dan waham. Iaitu yakin bahawa
Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Maha Esa, yang tiada sekutu dan tidak serupa dengan makhluknya, yang menciptakan 7 petala langit dan bumi dan barang antara keduanya. Allah lah Rabbul Alamin, Rabb sekian alam, pemelihara sekian alam, pentadbir sekian alam, pencipta sekian alam. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menguruskan alam ini. Allah yang Maha Kuasa. Allah lah yang Maha Kuasa. Makhluk tidak ada kuasa apa-apa. Makhluk adalah barang yang dicipta, sedangkan Allah SWT adalah pencipta. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita juga wajib percaya bahawa Allah SWT telah menciptakan malaikat-malaikat. Begitu juga Allah SWT telah mengutuskan rasul-rasul. Dan Allah telah menurunkan kitab-kitabnya. Dan Allah SWT telah mencipta adanya kehidupan selepas mati, iaitu kehidupan akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Dan percaya bahawa semua yang berlaku adalah menurut qada dan qadar Allah. Semuanya menurut ketentuan Allah. Semuanya menurut ketetapan Allah SWT. Apa saja yang berlaku ada menurut suratan takdir yang telah ditentukan oleh Allah SWT dan telah pun tertulis di Lauh Mahfuz. Dan kita ini sebagai hamba hanya menjalani suratan takdir apa yang telah ditentukan oleh Allah SWT itu. Kita hanya berusaha dan berikhtiar. Tetapi yang telah menentukan segala-galanya ialah Allah SWT. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Gagah, Tuhan yang Maha Agung, Tuhan yang Maha Terpuji, Tuhan yang Maha Pencipta, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang tidak sama dengan makhluknya. Itulah Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita beriman dengan Allah dan Rasulnya. Dan Rasul Allah SWT yang terakhir ialah Nabi Muhammad SAW, yang menjadi penghulu segala Nabi dan Rasul. Sayyidul Anbiya wal Mursalin, iaitu penghulu segala Nabi dan Rasul, dan juga penutup segala Nabi dan Rasul. Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup segala Nabi dan Rasul, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menghantar lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengutus lagi Rasul selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa saja yang mengaku menjadi Rasul atau Nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah kafir. Akidahnya telah terbatal. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana Allah SWT telah memberikan kepada kita iman, yakni yakin bahawa kehidupan dunia hanyalah kehidupan yang sementara waktu. Kehidupan dunia ini hanya cubaan daripada Allah SWT sahaja. Kehidupan dunia ini hanyalah ujian Allah SWT sahaja untuk mengetahui siapakah orang yang benar-benar beriman dengan Allah SWT dan taat dengan Allah SWT dengan mengerjakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Nabi SAW ada beritahu kepada kita, ad-dunya darul bala wal imtihan. Dunia ini negara balak dan ujian. Allah SWT jadikan dunia ini hanya negara balak, iaitu cubaan saja, dan juga ujian, imtihan, untuk menguji siapakah hamba-hambanya yang benar-benar beriman dan beramal soleh.
siapa hamba-hambanya yang benar-benar bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Orang yang bertakwa kepada Allah inilah orang yang paling mulia di sisi Allah. Kemuliaan di sisi Allah ialah takwa. Apabila seseorang itu bertakwa kepada Allah, Allah SWT tidak melihat kemuliaan itu kepada harta, sama dia orang kaya atau orang miskin, sama dia orang berpangkat atau tidak berpangkat. Allah tidak melihat kemuliaan itu pada harta, dan juga tidak melihat pada pangkat, dan juga tidak melihat pada keturunan. Sama ada dia orang kaya atau miskin, sama ada dia orang berpangkat atau tidak, sama ada dia orang berketurunan Arab atau Ajam, sama ada dia orang berketurunan bangsawan ataupun hamba. Di sisi Allah sama saja. Allah SWT berfirman, Inna akramakum indallahi asqakum. Sesungguhnya kamu yang paling mulia di sisi Allah ialah kamu yang paling takwa, yakni yang paling takutkan Allah dengan mengajarkan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang bertakwa kepadanya. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang beriman, orang mukmin, orang yang muslim, yang menyerah diri kepada Allah SWT, dan orang yang bertakwa kepada Allah, yakni orang-orang muttaqin. Saya rasa cukuplah setakat itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan saya dapat amalkan, dan tuan-tuan pun dapat amal dan sampaikan kepada saudara kita yang lain yang tidak mendengar tazkirah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.